Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang sumbangan tamadun Jepun. Mari kita lihat pengenalan tentang Jepun. Ianya merupakan negara matahari yang terbit, berasal daripada Dewi Matahari. Ianya berkembang dengan ciri tersendiri. Kepercayaan utama Jepun adalah Shinto, Buddhism dan Confucianism. Mereka berpegang kepada warisan tinggalan nenek moyang. Seterusnya, mereka mementingkan ketinggian budaya dan banyak menerima pengaruh Cina, dan akhir sekali mereka sangat pantas menerima dan membuat perubahan. Mari kita lihat ciri-ciri masyarakat dan budaya Jepun. Yang pertama, mereka menerima pengaruh China pada peringkat awal, iaitu dari segi bahasa, tulisan dan cara hidup. Seterusnya, mereka mempunyai kekuatan jati diri yang tinggi dan mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Seterusnya, mereka mempunyai kesungguhan bekerja dan rajin berusaha untuk mendapatkan sesuatu hasil ataupun membuahkan hasil yang dapat membantu masa depan mereka. Mereka juga mengutamakan dan mewarisi budaya nenek moyang mereka untuk menterjemahkan unsur-unsur luar ke dalam budaya dan inspirasi masyarakat Jepun sendiri. Mari kita lihat dari aspek agama. Dari segi aspek agama, tamadun Jepun kurang mementingkan kepercayaan agama untuk meningkatkan ketamadannya. Kepercayaan Shinto kurang jelas dengan konsep tidak mempunyai nabi dan kitab suci. Orang Jepun menyambut tahun baru mengikut ajaran Shinto tetapi juga mempraktik ajaran Buddha dalam perayaan. Orang Jepun menangguhkan ataupun menggunakan prinsip Confucius dalam pemerintahan kerajaan. Dari segi agama pula, terdapat 3 agama yang terpengaruh di Jepun, iaitu agama Shinto, Buddhism dan ajaran Buddha. Ajaran Buddhism ini diterapkan dalam perlembagaan. Ianya mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhism dan Confucianism. Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun, di mana ia merupakan salah satu hasil perhimpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan. Ianya mengamalkan kebebasan beragama sejajar dengan pelbagai kaum di Malaysia. Agama rasmi adalah agama Islam kerana majoriti penduduk di Malaysia beragama Islam dan berketurunan Melayu. Mari kita lihat pula dari segi aspek politik. Dari segi aspek politik, terdapat masyarakat Jepun peringkat yang atas ataupun lapisan yang atas terdiri daripada Maharaja, kedua Daimyo, ketiga pahlawan, keempat petani, kelima artisan, keenam pedagang dan ketujuh adalah hamba. Terdapat beberapa dapat dipecahkan dari segi politik. Antaranya adalah sistem demokrasi berparlimen, mengamalkan sistem raja berperlembagaan, sistem berparlimen dan Perdana Menteri. Mengamalkan sistem raja berperlembagaan pula, Jepun mengamalkan sistem negara raja berperlembagaan yang amat mengeratkan kuasa Maharaja Jepun. Jepun memiliki sebuah keluarga diraja yang diketuai oleh seorang maharaja yang juga merupakan ketua negara Jepun. Dari segi sistem demokrasi berparlimen pula, Jepun dan Malaysia telah mengamalkan sistem ini ataupun konsep ini di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Jepun menggunakan slogan kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jepun dan Malaysia telah mengamalkan konsep demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja perlembagaan. Jepun menggunakan slogan kerajaan rakyat, seterusnya sistem berparlimen. Sistem berparlimen Malaysia mengamalkan sistem parlimen Dewi Dewa, iaitu terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Begitu juga dengan Malaysia. Perdana Menteri. Perdana Menteri dilantik melalui undian dari kalangan ahli-ahli parlimen. Bagi Malaysia, Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan dengan automatiknya Perdana Menteri menjadi ketua pemerintahan Malaysia. Mari kita lihat pula dari aspek pendidikan, aspek terakhir. Konsep taat setia kepada pemimpin atau negara sebagai landasan dalam pembentukan sistem pendidikan. Konsep taat setia kepada pemimpin atau negara sebagai landasan dalam pembentukan sistem pendidikan memainkan peranan bertunjangkan kepada ketaatan setia kepada pemimpin serta penekanan kepada pendidikan nilai dan pembinaan disiplin ilmu. Malaysia pula berpegang kepada falsafah pendidikan di Malaysia dan konsep pendidikan di Malaysia boleh ditafsir daripada falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Dari segi penekanan kepada perkembangan individu, dari segi
jasmani, rohani dan intelek. Zaman pemerintahan Meiji, pelajar-pelajar dihantar ke negara barat untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi. Jepun meningkatkan latihan ketenteraan untuk perkembangan jasmani rakyatnya dan penerapan dari segi rohani pula penerangan agama dan nilai dijadikan pegangan. Rakyat Malaysia pula masih berpegang kepada FPK untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang terakhir, cintakan ilmu. Rakyat Jepun menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat kepada pelajaran dan mempunyai sikap ingin tahu yang mendalam terhadap maklumat-maklumat. Dalam memajukan pendidikan di Jepun, para remaja dan pelajar disajikan dengan kisah kejayaan dari timur dan barat. Di Malaysia, penuntut dihantar ke luar negara untuk menimba ilmu dalam pelbagai bidang iaitu bidang sains, pentadbiran dan teknologi. Ini sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.